Juga DJ Cathy. Wow, memang menarik setiap kali kita bersiaran langsung bersama dengan Asyik FM. Kita akan lebih mengenali tradisi suku-suku kaum orang asli di seluruh negara. Terima kasih kerana laporan itu. Dan seterusnya kita akan bawakan satu topik yang cukup menarik yang berkaitan dengan perundangan. Dalam sistem perundangan kita yang mirip kepada sistem perundangan di United Kingdom, ada dua faktor yang diperlukan untuk sesuatu jenayah itu berlaku. Actus reus iaitu pelakuan dan mens rea iaitu niat untuk melakukan suatu jenayah itu. Jadi kedua-dua ini perlu dibuktikan untuk seseorang individu disabit kesalahan. Dan sekiranya salah satu daripada komponen ini tidak ada, sama ada mempunyai niat saja tapi tidak melakukan apa-apa, maka tiada jenayah. Ataupun jenayah itu dilakukan tanpa niat, maka ia boleh dikurangkan mungkin hukuman ataupun dilepaskan terus. Jadi ini adalah merujuk kepada sistem perundangan yang sedia ada dalam erti kata yang mudah, yang bahasa layman. Kita akan terus menilai apakah sebenarnya jenayah dan apakah sebenarnya pelaku jenayah ganas yang mana kita perlu bezakan dengan pesakit mental. Kita bersama dengan tetamu Dr. Hazrina yang merupakan ahli kriminologi dan pensyarakanan dari Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Betul ya mukadimah saya tadi? Lebih kurang? Betul. Betul, Clarence. Sudah lama tinggalkan buku perundangan, jadi saya perlu dapat kepastian. Tapi bila membaca laporan media, kita melihat isu pesakit mental sering kali dikaitkan dengan mereka yang melakukan jenayah yang mungkin kita tidak dapat pastikan sama ada dia merupakan pesakit mental ataupun tidak. Jadi definisi pesakit mental ataupun definisi pembelaan yang diterima oleh seorang pesakit mental tu dari segi perundangan apakah sebenarnya konsep yang digunakan? Okey, terima kasih Terence. Itu soalan dan kupasan sekali yang bagus. Kalau dalam pembelaan dalam undang-undang kita, dalam kanun keseksaan, kita boleh gunakan pembelaan kurang waras, ya? Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil insanity. Jadi kita boleh gunakan pembelaan ni untuk sebarang jenayah yang dilakukan, bukan sahaja jenayah ganas. Tapi di sini saya ingin, tadi Terence kata mengenai pelaku jenayah ganas ni, saya ingin betulkan di sini sebenarnya banyak pelaku jenayah ganas ni bukan semestinya pesakit mental. Ni banyak construction media sebenarnya yang letakkan bahawa pelaku jenayah ganas adalah pesakit mental. Tapi ini adalah juga berlaku di barat, ya, di mana mereka menggunakan kaedah-kaedah dan takrifan-takrifan tertentu untuk seolah-olah memberi pelepasan kepada mereka yang melakukan jenayah ganas itu. Bagaimana untuk kita dapatkan kepastian sama ada seseorang itu betul-betul pesakit mental atau melakukan jenayah secara ganas dengan sedar dengan keadaan yang waras? Jadi bila kes tu dibawa ke mahkamah, jadi mahkamah akan memastikan bahawa orang yang membawa pembelaan kurang waras ni adalah betul-betul tidak waras dari segi perundangan atau dipanggil dalam Inggeris legal insanity. Legally insane. Sama ada dia medically insane atau legally insane. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Okay. Sebab di mahkamah kalau nak guna pembelaan tu, si tertuduh tu dia harus buktikan bahawa dia tu legally insane, iaitu waras secara undang-undang. Kerana hanya medically insane atau tidak waras dari sudut perubatan tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Jadi di barat ni mereka ni banyak sensasikan ni cerita-cerita serial killer, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy ni dengan mengatakan ada problem dengan dia punya frontal cortex dan sebagainya. Sebenarnya mereka pun tidak tahu kenapa. Dan memang banyak banyak daripada mereka ni adalah psikopat, sociopath. Jadi itu pun sebenarnya satu jenis penyakit mental. Tapi bila di mahkamah di Malaysia ni, kita harus buktikan bahawa seseorang itu adalah tidak kurang waras dari sudut undang-undang, dan walaupun dari sudut undang-undang dia tu harus buktikan, dia harus bawa pembuktian juga yang dari doktor.
yang menyatakan juga dia mempunyai masalah kurang waras tu sewaktu berlakunya jenayah tersebut. Jadi keadaan-keadaan yang perlu dibuktikan itu adalah jauh lebih rumit daripada apa yang kita faham. Kita faham seolah-olah kalau dapat surat doktor, kata saya ni tidak waras, maka saya bebas daripada jenayah. Maka tidak, ya, kita dapat lihat bahawa banyak lagi pembuktian yang diperlukan. Dan seterusnya, apakah sebenarnya seorang yang betul-betul ditakrifkan sebagai tidak waras terlepas begitu saja daripada sebarang hukuman? Jadi dari sudut pembuktian tu, hanya mendapatkan satu surat doktor yang mengatakan dia tu mempunyai sakit mental tu tidak mencukupi. Sebab kebanyakan orang yang sakit mental, banyak tu dia orang sedar apa yang mereka buat. Jadi di mahkamah, mereka harus buktikan dua perkara. Pertama, mereka tidak tahu apa yang dilakukan, dan kedua, kadang mereka tahu apa yang dilakukan tapi tak tahu benda tu salah. Jadi mereka harus buktikan kedua ni bersama dengan pembuktian secara medical, klinikal dan saksi-saksi lain bagi membawalah untuk establish pembuktian seperti ini. Dalam musim pandemik ketika berlakunya lockdown dan sebagainya, ramai yang hilang punca pendapatan dan berlakunya satu kekecewaan. Disebabkan oleh perasaan kecewa itu, ada yang bertindak meragut nyawa sendiri, mengambil nyawa sendiri. Tapi ada yang bertindak ganas dengan melakukan keganasan terhadap individu lain. Adakah kekecewaan, perasaan duka, perasaan hampa boleh dijadikan sebagai pembelaan atas alasan tidak waras ataupun tidak waras pada ketika melakukan perbuatan itu? Okey. Itu sebenarnya kupasan yang sangat baik, Terence. Jadi memang waktu musim pandemik terutamanya, banyak masalah depression, kemurungan, ada yang tiba terus dapat masalah mental, tekanan yang kuat, terutamanya dari sudut ekonomi, dari sudut kekangan untuk keluar tu sendiri telah menjadi satu frustration, telah menjadi satu stres kepada seseorang tu. Jadi bila soalannya tadi pada ketika melakukan adakah dia tidak waras ataupun pembelaan, kekecewaan, hampa tu boleh digunakan? Ya, tapi dia kena buktikan pada waktu itu dia tidak waras. Dia tidak boleh kata pada waktu itu dia tu mempunyai tekanan. Dia boleh kata itu mungkin boleh jadi satu alasan mitigasi. Tetapi kalau bawa pembelaan kurang waras, itu lain. Kurang waras itu mungkin setiap orang mungkin ada sebab-sebab kenapa dia jadi kurang waras. Kadang kecewa, patah hati, bankrupt, macam-macam. Tapi kenapa tu itu tidak penting. Yang penting dia kena tunjuk keadaan mental, kewarasan dia, macam saya katakan tadi itu. Jadi satu lagi isu ataupun emosi yang dirasai oleh semua manusia adalah marah. Kadang-kadang marah tu melampau dan sehingga membuatkan individu bertindak di luar kawalan ataupun di luar perbuatan yang biasa. Adakah marah juga boleh dijadikan sebagai pembelaan untuk mengaitkan isu kewarasan itu dengan emosi kemarahan? Marah ni kadang dikatakan macam provokasi, seseorang tu provoke, orang boleh guna defense provokasi. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan masalah mental tu, itu dia kena tunjuk bahawa mungkin disebabkan keadaan tu yang terlampau teruk, ekstrim, dia telah snap. Jadi mungkin dia telah ada temporary insanity. Kadang waras ni bukan semestinya kurang waras tetap. Mungkin ada kurang waras sementara. Temporary insanity. Jadi itu pun dia kena buktikan dengan doktor pun kena periksa. Jadi boleh gunakan yang tu juga. Sebenarnya sangat susah sebenarnya untuk membuktikan bahawa seseorang individu itu tidak waras pada ketika melakukan jenayah itu sebab tidak ada doktor di situ. Betul. Betul. Nilai keadaan mental. Betul. Jadi sangat sukar sebenarnya untuk membuktikan. Jadi sekiranya dibuktikan ataupun sekiranya berjaya dibuktikan individu itu telah pun disahkan tidak waras dari segi perundangan dan juga dari segi perubatan, apa yang berlaku kepada individu seperti ini? Jadi mereka boleh gunakan pembelaan itu macam saya kata di bawah kanun keseksaan, dan jika mahkamah mendapati bahawa si pelaku tu, si tertuduh itu memang tidak waras,
si pelaku tu akan terlepas dari hukuman penjara, tetapi terutamanya kalau kes-kes ganas, mereka akan commuted atau dihantar ke hospital bahagia untuk satu tempoh yang ditetapkan. Itu macam kadang-kadang dikata at the pleasure of the king dan di dalam itu, di dalam hospital bahagia tu memang ada satu ward yang khusus untuk mereka yang telah melakukan jenayah ganas di bawah satu court order lah. Dalam perbincangan kita boleh melihat ada satu spektrum untuk tahap kesihatan mental individu-individu yang melakukan jenayah. Pada pendapat doktor, adakah undang-undang di Malaysia cukup untuk merangkumi semua genre emosi ini, dari marah ke kecewa kepada tidak waras sama sekali? Adakah undang-undang kita mencukupi untuk melakukan penghakiman untuk individu-individu ini? Untuk saya, masih boleh dibaiki. Kita mempunyai banyak pembelaan private defense, pembelaan kurang waras, aksiden dan sebagainya. Tapi dari mitigasi itu memang banyak boleh merangkumi marah, kecewa, patah hati, cemburu dan sebagainya. Tetapi mitigasi ini bukannya peringkat pembelaan dah. Jadi mungkin kita boleh baiki lagi dari sudut spektrum tu dengan kita harus menilai bagaimana marah tu sehingga boleh menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan di luar kawalan. Jadi itu kena kaji betul-betul lah. Memangnya satu topik yang menarik yang perlu kita perhalusi dengan lebih mendalam lagi. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk membincangkan isu yang saya kira cukup penting, juga memberi sedikit pengetahuan berkaitan dengan sistem perundangan negara kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya kita akan ke Perlis bersama dengan Wan Nur Azli untuk melihat bagaimana JPPK diperkasakan lagi untuk menjadi satu sistem keselamatan tambahan bagi